Hello everyone and welcome to our Learning Hour webinar. I'm Kunalan and I'm excited to be your host for today's session. Today we have our expert trainer Mr. Nick and he will be sharing a very interesting topic about charts and tricks in Microsoft Excel. During the session, you may ask questions in the chat box below. Mr. Nick will answer the question in the end of the session. Without waiting any longer, I hand out the floor to the Mr. Nick. Thank you. Hi, thank you, Mr. Kunalan. Okay. uh, Last time I did this session in English, uh, but today I will talk more in Malay, right? In Malay. Okay. Jadi nama saya ni, saya adalah trainer untuk Excel untuk topik-topik berkaitan dengan Microsoft Excel. Okay, kita punya session ni adalah tentang charts and tricks. Saya akan share tentang berkaitan dengan chart dengan tricks dalam Excel. Okey. Kalau tuan-puan ada soalan, boleh letakkan komen letakkan komen dan saya akan nanti end of session saya akan baca tengok apa soalan yang tuan-puan letak. Alright. So saya akan sharekan satu persatu. First is kita buat yang paling simple dulu. Okay, kita buat yang paling simple. Saya share screen. Okay, sekejap saya lupa nak share screen. Okay, wait share screen. Okay. Alright. Okay. Let's begin. First adalah kita buat yang paling simple. Okay, ini paling simple dan mungkin dia ada satu trick ya. Mungkin you all nak tahu ada satu trick yang kita buat chart dengan paling cepat. Sebab saya namakan ni buat chart dalam 1 saat. Okay. Bila kita ada table, contohnya table macam ni, kolom tarikh dengan kolom jualan. Jadi kita nak buat chart dengan cepat. Dia ada satu trick dia ada shortcut key dekat kita boleh klik dekat keyboard kita. Okay. Alternate F1. Dia punya shortcut key dia, tekan saja alternate F1 terus keluar dia punya chart. Sekali lagi saya undo balik. Okay, alternate F1 terus keluar automatically. Jadi dia terus sesuaikan dengan data kita chart yang macam mana, terus keluar dalam 1 saat sahaja. Okay. Lepas tu dia ada setting, okay. Kat tepi ni bila ada chart dia akan ada setting kat sini. Kita boleh tick macam nak data labels ke, okay, data table. Dia akan ada table dekat bawah macam ni contohnya. Okay. Yang ni kita jarang gunalah error bars ni. Okay. Okay, kita pergi kepada next ya. Kita nak buat graph atau chart yang ada target line. Okay. Misalnya dia ada rekod jualan macam ni. Contoh saya tunjuk sikit berapa hari, 5 hari ni, tarikh 1/1 sehingga 5/1/2024. Lepas tu ni jualan setiap hari. Okay. Kemudian kita ada target yang kita setkan setiap hari punya jualan. Kita setkan target. Jadi kita kena tambah satu kolom, iaitu kolom target dekat sebelah ni. Okay. Kita letak atas ni berapa nilai target tu, and then kita add this new column name target. Okay. Dan kita buat satu formula yang simple saja, equal refer to this target value. But mesti kena lock. Tekan F4, tekan F4 untuk lockkan. Sebab apa? Nanti kita copy ke bawah, dia akan tetap refer kepada
cell address yang ini. Kalau kita tak lockkan, dia akan berganjak ke bawah sebab dia relative reference. Kalau kita tak lockkan, bila kita lockkan, kita absolute, kita gunakan absolute reference, which is absolute refer to this cell address. So kita tekan enter, so dia akan semua akan refer kepada C1 ni, C1. Alright. So next kita nak buat chart dia. Kita buat chart dia, kita klik, kita pilih yang mana. Kita boleh pilih mana-mana chart, tapi kita klik pada recommended ni. Recommended ni dia lepas tu dia akan keluar setting macam ni, okey. Kita akan pilih all charts ni. All charts ni, lepas tu kita akan pilih combo. Kita pilih combo sebab kita nak combo dua jenis chart. Okay. So dekat sini automatically chart yang dia preview, okay, ada bar chart macam ni. Okay, dia ni dipanggil column chart lah. Kalau yang bar dia daripada kiri ke kanan dia horizontal, dia vertical ni kita panggil column cluster, dipanggil column chart. Lepas tu yang target line ni yang nilai dia 2000 ni. Ni adalah line chart. Dia combine antara dua chart tu. Kita boleh tukar dekat sini kalau kita nak tukar. Tapi ni yang dia recommend. Kalau yang ni dia macam ni. Kalau ni macam ni. Okay, kalau kita nak tukar dekat sini, kita boleh tukar. Kalau kita nak gunakan bar chart ni contohnya, tapi tak sesuai lah. Tak sesuai. Dia tak sesuai. Sebab apa? Kita nak tengok target tu dia macam ni. Okay, kita pilih yang ini, lepas tu tekan OK. Klik OK, so dia akan keluar macam ni lah. Chart title ni kalau kita nak tukar boleh rename saja dekat atas ni. Ataupun kita tak nak ada title pun boleh juga. Okay, kita tak nak ada title contohnya, kita delete. So tak ada title. Lepas tu nampak ada target line ni. Lepas tu ada setiap hari punya. Jadi kita nampak dengan clear adakah setiap hari kita punya jualan tu macam mana. Macam ni, dia achieve the target. Yang ini 2/1 tak, didn't achieve the target kan. Kita boleh nampak very clear. Okay, let's say kita nak ubah target line ni, nak rendahkan sikit target contohnya kan. Contohnya kita just ubah dekat sini, just change here. Jangan don't change inside this table, just change here. Okay, let's say we change to 1800. So just put 1800 here. Enter, and then you notice this line move. Alright. Okay. Next, kita nak tengok progress bar. Okay. Macam mana nak buat progress bar? Bila kita ada contoh je, kita ada table macam ni, kita ada task. Ni tugasan ni task lah. Task, whatever task, okay, yang dalam kerja kita, okay. Lepas tu kita ada progress. Kita letakkan percentage kita punya task tu. So dekat sini kita nak buat progress bar. Macam mana nak buat progress bar ni? Kita akan guna satu formula. Progress bar ni satu sejenis chart jugalah yang kita nak hasilkan. Okay, jadi formula dia equal REPT. Formula dia repeat. Repeat, kita nak repeat this symbol, okay,
This simbol dia ada simbol yang ini macam ni. Okay, but before that, bila ada teks dalam formula, kita mesti kena ada double quote macam ni. Lepas tu baru letakkan apa-apa simbol ataupun teks. Okay, simbol ni yang simbol yang straight macam ni, straight line, tegak macam huruf L ataupun huruf I ni, dia ada dekat atas enter dekat keyboard kita tu, ada enter atas dia tu. Atas dia tu, lepas tu letakkan double quote lagi sekali. Okay, dia mesti ada before and after bila ada teks dalam formula. Let's say you put ayam, like this. Before and after teks ayam tu mesti ada double quote. Mesti kena ada. Kalau tak, dia you akan dapat error. Okay? So we actually want put this symbol. Okay, we want to repeat this symbol. Okay, and then you put comma. Okay, how many times, number of times, how many times you select this cell. H3 44%. Okay, because 44% is 0.44. 44%. So we times 100 like this. Okay, and then close bracket and hit enter. Okay, belum siap lagi, okay. Dia akan jadi macam ni ya. Dia akan jadi belum siap lagi kita punya progress bar ni. So tak cantik. Sebab apa? Kita kena change this. Ni sekarang ni dia jadi macam ni sebab kita menggunakan font Calibri dekat atas ni. Font Calibri. Kita nak change the font to Playbill. Okay, Playbill. Change to Playbill like this. Alright, change to Playbill like this. Okay, and then you can just copy. How you copy? You can, normally people will drag from here to down, okay, to below rows. So, but you actually can just double click like this, okay, and then it will copy down below. Alright. So this is the progress bar. Tapi progress bar kita ni belum cukup cantik lagi. Kita nak bagi dia lebih cantik lagi. Kita nak warnakan dia. Let's say kita nak warnakan below 40%, let's say below 40% warna merah, let's say. Above 90% warna hijau. Okay, untuk dua kolom ni kita nak warnakan dia. Dua kolom. Jadi kita nak warnakan dia, kita kena select dua kolom ni. Okay, lepas tu Ctrl Shift Down. Okay, Ctrl Shift Down untuk cover semua sekali sampai ke bawah. Okay, lepas tu kita nak gunakan conditional formatting dekat atas ni. Okay, kita nak masukkan new rule. Kita nak masukkan formula. Kita nak menggunakan formula. Okay, new rule. Okay, so dia akan keluar setting macam ni. So kita pilih use a formula. Okay, kita nak menggunakan formula. First kita buat warna merah dulu. Yang warna merah ni formula dia equal. Okay, equal. Kita bila formula dalam conditional formatting, kita mesti ambil first row punya data dulu. Dia punya reference cell dia adalah first row. Jadi kita ambil first row dekat sini. Data dia kita kena refer percentage ni. Yang bawah 40% kita nak warna merah. So kita kena ambil yang dekat sini. Yang atas sekali. Bukan yang ini. Bukan yang ini. Okay, yang atas sekali. Bukan juga header. Mesti data yang pertama sekali. Okay, H3. Okay, selepas tu kita imagine conditional formatting yang kita nak buat ni, dia akan copy ke bawah. Kita akan apply ke bawah. Dia punya formula tu. Jadi,
dia akan daripada H3 dia akan pergi ke H4, kemudian H5 kan. That's why kita akan lockkan dekat kolom H. Okay, kita akan lockkan dekat kolom H sebab percentage ni semua dekat kolom H. Okay, tapi row kita tak perlu lockkan. Kita delete dollar sebelum nombor 3 tu sebab dia akan berubah daripada row yang ketiga, row keempat dan seterusnya. Okay, so this is the formula. Dollar has 3 less than 40%. Less we use this symbol this symbol yang macam ada tajam ke kiri tu. Okay, less than 40% is 0.4 like this. Okay, 0.4. So we click on this button, format button. We choose this font to color red like this. Okay, click OK. Okay, like this, and then click OK. So you tengok yang bawah ni akan ada, kalau yang ada yang bawah 40% dia akan jadi warna merah, red color. Okay, the same thing kita nak apply warna hijau which is above 80%. Let's say above 80%, kita nak apply warna hijau. Okay, click on new rule, use a formula. Okay, same thing, kita choose this one. Okay, buang dollar sebelum nombor 3, greater than 0.8. Okay, kalau greater than 0.8, 0.8 dia tak include sekali. Maksudnya mesti lebih daripada 0.8. Start dengan 0.81, 0.82, 0.9. Kalau kita nak include dengan 0.8 sekali, kita mesti greater equal like this, dia punya simbol dia. Lepas simbol greater ni mesti ada equal, barulah 0.8 ni diambil kira. Macam tu. Okay. Selepas tu kita klik pada button format ni untuk tukar font dia warna hijau. Okay, font dia warna hijau. Okay, lepas tu tekan OK saja, and then klik OK. So bila lebih besar daripada ni, macam ni 90% dia warna hijau. Warna hijau, 80% hijau lah, 85% warna hijau. Okay, bila kita ubah dekat sini, let's say this 61% dia jadi, kita update kita punya task ni jadi 80%. So automatic dia akan berubah progress bar ni jadi warna hijau. So ini cara you buat, salah satu cara lah you boleh buat progress bar di dalam apa-apa saja you punya task dalam kerja you. Alright. Okay. Next kita nak tengok something else berkaitan dengan spark line. Okay. Line spark line. Okay. Let's say kita ada table macam ni, ada produk, ada 5 produk, 5 products, ada dates dekat atas ni. Okay, dates. So we record every product punya let's say this is sales values. Okay, so kita nak tahu trend dia, kita nak tahu trend macam mana dia punya values ni, dia punya trend. Macam contoh orang yang tengok stock punya chart kan. So kita nak buat chart yang macam tu lah. Kita nak tengok dia punya trend. Adakah trend dia naik ke, trend dia turun ke, atau dia stable ke, macam mana. So kita akan buat. So first is kita boleh pergi insert. Dekat atas ni ada line. Okay, line, spark line kita panggil. Create spark line. Okay. And then this dia punya setting dia, choose the data that you want. Data range is kita select daripada sini semua data kita ni. Okay.
Dia punya header ni tak perlu select lah. Dia punya data saja. Okay. Location ni, choose where you want the sparkline to be placed. Dia punya result dia, sparkline tu kita nak letak di mana? Kita nak letak dekat sini. Macam tu. Okay, lepas tu tekan OK saja. Nampak? So, automatically kita boleh juga buat graf ataupun chart yang type macam ni, yang jenis macam ni. Kita boleh apa yang kita boleh edit dekat sini untuk maybe kita boleh letak markers. Okay, kita klik pada markers ni, dia akan tunjukkan each point punya markers ni. Okay. So kita nampak baca chart macam ni pun useful juga bila you nak tengok trend. Macam ni trend dia tengah turun. So macam ni trend tengah naik macam ni. So kita boleh tengok negative point, last point, you boleh klik aja dekat atas ni, high point yang mana. Tapi kalau high point ni you kena antik lah markers ni, so dia tunjuk yang paling high dengan yang low saja kita tengok. Yang paling high dengan low macam tu. Okay, kalau you nak change dalam sparkline ni dia ada line, okay, line sparkline, yang ni dipanggil yang sebelah ni column sparkline. Tengok yang mana yang sesuai dengan apa yang you nak lah. Let's say kita nak tukar kepada column, kita boleh klik saja atas ni. So dia kalau column macam ni, dia tunjuk warna merah ni, warna macam ni. Nampak dia ada warna merah dengan warna biru macam ni. Okay. Sepatutnya yang ini dia tak sesuai sebenarnya, dia kena ada nilai negatif. Dia kena ada nilai negatif, dia akan jadi warna merah. Dia akan ke bawah macam ni, nampak sampel ni. Dia akan pergi ke bawah macam ni untuk nilai negatif, nilai-nilai negatif. Macam tu. Okay. Dan dia ada juga jenis yang ketiga, win loss sparkline. Kalau kita klik tengok apa, win loss maksudnya dia sama, dia tak ada tinggi rendah, dia hanya tunjukkan ada warna biru dengan merah saja macam ni. Win loss, dia kalau ada nilai negatif lagi cantik lah. Jadi untuk yang data kita ni paling sesuai adalah yang inilah, line sparkline. Okay, kita pergi next. Okay. Kita pergi, saya nak tunjuk dekat you all tentang picture in comment. Okay. Dalam Excel sebenarnya kita boleh letakkan gambar dalam komen. Selalunya orang letak teks kan. Orang letak teks macam ni kan. Kita right click, kita boleh insert komen ni kan. So kita type lah apa-apa yang kita nak komen kan. Tapi sebenarnya kita boleh juga letak gambar dalam komen macam ni. Bila kita hover saja, dia keluar gambar orang. Contohnya kita ada nama, kolom nama dengan kolom staff ID ni. So kita akan nampak bila kita hover, kita akan dapat tengok dia punya gambar staff ni. Ahmad Kamal. Let's say macam mana nak buat? Contohnya kita nak buat yang nama Lina pula ni. Okay, macam mana nak buat? Okay, pilih nama ni, pilih sel nama Lina ni. Lepas tu right click and then insert comment. Okay, insert comment. So yang perkataan access ni adalah depend you all punya komputer. Macam saya ni, saya pakai komputer access laptop. So kita delete whatever text there. Lepas tu kita right click dekat border comment ni. Dekat border, dia ada border comment ni. Dekat mana-mana border ni dia akan keluar 4 arrow, simbol 4 arrow tu. You right click dekat border macam ni, right click. Lepas tu format comment, klik pada format comment.
Okay, format comment dia akan keluar setting macam ni. Ni sangat senang sangat nak buat. Okay, format comment, lepas tu you pilih colors and lines. Okay, colors and lines. Lepas tu you pilih color ni, you pilih fill effects. Fill effects. Okay, dia akan keluar lagi setting fill effects ni, you pilih picture. So dekat sini lah you boleh masukkan gambar. Okay, then klik pada select picture, you boleh open mana-mana picture ada from file ni, from your computer lah, ataupun you nak search Bing image, ataupun guna dalam yang OneDrive kalau you ada OneDrive. So let's say saya nak ambil gambar daripada laptop ni je. Okay, save pictures. Okay, nama Lina tadi kita letaklah gambar jello ni. Okay, then kita klik OK. Okay, and then klik OK. So dia ni nampak the resolution dia tak cantik, kita besarkan saja bagi nampak. So cantik lah gambar tu. So bila kita hover, so dia akan keluar gambar macam ni. Nice lah dia punya. Cumanya you kena buat satu persatu lah, of course lah, sebab gambar orang kan berbeza-beza, so you kena buat satu persatu lah macam ni. Okay, and then next saya nak share yang ini pun yang ni ni pun you mungkin akan maybe you impress benda dalam Excel. Salah satu benda yang you boleh buat ni, you boleh create multi folders dalam few seconds. Maksud ni akan mungkin you tak tahu, you mungkin ada keperluan nak guna in future kan, you boleh save lah, you boleh refer kepada live webinar ni next time untuk tengok macam mana nak buat multi folders dalam berapa. Let's say ada 100 or even 1000 folder you nak create pun, dengan cara ni you boleh buat dalam few seconds saja. Okay, you ada supplier punya contoh, let's say you manage supplier, you ada nama-nama company dekat sini. Okay, nama-nama company ni, so each company you nak create folder dalam you punya komputer. Macam mana you nak create? You kalau normally you maybe you create one by one manually. Okay, you namakan folder tu apa kan. Okay, so dia ada satu cara yang you boleh buat dengan cepat. Satu cara. Okay, cara dia adalah, okay, cara dia ialah you kena buat dekat sebelah ni, sebelah yang first ni, kita buat macam ni. Type MD. MD ni stand for make directory. Make directory make directory. Lepas tu you space, okay, jarakkan space satu. Lepas tu you type Jati, you tiru je yang sebelah tu Jati, tapi dia tak boleh ada space dekat nama ni, nama folder kan tak boleh, nama folder yang kita nak create ni tak boleh ada space. Okay, so you buatlah underscore macam ni, Jati underscore Jaya underscore enterprise macam tu, enterprise. Okay, you hit enter. Okay, and then you tak boleh copy, ke bawah macam ni. Nanti dia dapat sama je semua kan, ni bukan formula. So you boleh buat pakai flash fill. Flash fill ni maybe you pernah dengar ataupun I don't know, you mungkin pernah dengar, mungkin tak pernah dengar. Flash fill dia faham pattern yang kita, apa yang kita cuba buat. Macam kita dah type satu ni, dia akan faham untuk kita dapatkan seterusnya. Dia macam AI jugalah, tapi bukan sepenuhnya AI lah. Okay? Jadi kita akan letakkan dekat sel
bawah yang kita type tu, dia punya shortcut key dia adalah Control E. Tekan saja Control E macam ni. So you akan dapat semua sekali sampai ke bawah. So dia faham apa yang kita nak bila kita type yang first. Yang bawah dia akan follow the same pattern. Dia akan type MD, lepas tu tapi dia ambil nama yang sebelah, MK Seniabah. Dan ada dia punya underscore. So dia tak, kita dah setkan kat atas ni tak boleh ada space. So kita ganti space tu dengan underscore. So dah ada macam ni. Bila dah buat macam ni, kita copy saja yang hasil yang kita dah buat ni, Ctrl C, okey. Lepas tu kita buka notepad. Kita buka notepad, okey, dalam komputer kita. Okey, buka notepad, lepas tu kita paste dekat notepad ni. Ctrl V. Macam tu. Okey, yang apa yang kita dah buat tadi, kita paste dekat notepad. Okay, lepas tu, the next step is kita klik pada file, kita nak save. Tapi ada cara dia untuk save file ni. Save as, okay. Okay, let's say kita letak dekat mana-mana, letak dekat desktop. Okay, kita namakan, okay, nama file name ni yang penting. File name ni yang penting, kita nak namakan dia. Kita namakan dia sebagai supplier punya folder. Okay. Nama dia tak kisah first yang nama file name you boleh letak supplier ke apa-apa saja, vendor ke apa semua. Okay, you boleh letak. Yang penting yang paling penting adalah .bat. Itu yang paling penting. You kena namakan format belakang tu .bat. Itu yang paling penting. Lepas tu you tekan save. Macam tu. Okay. So ni dah boleh tutup. Lepas tu kita pergi tengok dekat desktop. Okay, yang kita dah save ni kan, supplier.bat. Ni lah, ni file yang kita dah save kan. Okay. Jadi the next step is kita buat satu folder dekat new folder dekat desktop ni, supaya kita nak masukkan yang ini dalam folder ni. Okay, kita namakan dia sebagai supplier juga. Okay, so kita masukkan dia dalam ni. Okay, so kita masuk dalam folder ni. Lepas tu you tengok magic. Tengok magic bila saya klik saja yang file.bat ni, what happen? Terus siap semua folder setiap company, setiap supplier tu, ni nama company, semua folder dah siap dalam berapa saat saja. Siap. Tak perlu buat satu persatu folder. Kalau ada 1,000 pun macam tu, sekejap saja siap. Alright. So you trick tu ni, you mana tahu in future you nak pakai, you boleh guna cara ni. Okay. Next saya pergi kepada sharing next tentang ini adalah real case. Saya nak share tentang real case dalam sebelum puasa, sebelum bulan Ramadan, bulan puasa, saya ada buat training dekat satu kilang dekat Senai, Johor Bahru. Untuk bahagian dia punya bahagian operation dia ada masalah berkaitan dengan data dia. Tapi ni bukan data sebenar saya tunjuk ni, tapi lebih kurang macam ni lah dia punya structure dia. Lebih kurang macam ni. Data ni adalah yang output daripada mesin dekat kilang tu. Jadi kilang tu dia kita boleh export data daripada mesin tu, dia ada structure dia macam ni. Jadi apa yang diorang nak
masalah yang diorang nak buat adalah diorang dalam situasi kena isi dekat sini dalam kotak-kotak ni. Dalam kotak. Sebab mesin dia tu mesin lama. Kadang-kadang pengiraan calculation dia tu dia sebenarnya dia dah ada sebenarnya kat sini. Tapi calculation dia tak betul. Jadi that's why dia orang kena buat balik. Jadi situasi dia adalah macam mana yang ini dekat contoh dekat sel ni, dekat D4 ni, kita nak tambah ni 500 tambah 28 tolak dengan 32. Okay, fine. Kemudian next ni yang next four cells ni, okay, dia nak kena hasil jawapan dekat sini tolak yang ini. So dapatlah kat sini. Yang ini pula, yang dekat sini pula, sini tolak sini. Jadi dia ada dalam real case sebenarnya ada ni sampai item 6 sahaja. Saya tunjuk. Tapi dalam real case ada sampai 900 something item. Setiap dia punya item dia spare part ke apa dia punya item tu kan. Jadi dia ada 900, ada yang 900, ada yang sampai 1000 something. Jadi benda ni yang diorang buat akan makan masa terlalu lama untuk buat. Sebab apa dia buat macam ni? Biasanya saya tanya dia buat macam mana kan? Dia buat macam ni. Okay, equal before tambah dengan yang ini, tambah C4 tolak dengan yang ini. Okay, enter. Okay, fine. Yang ini dekat sini tak boleh copy macam ni. Tak boleh copy tarik macam ni sebab formula dia tak sama. Jadi dia akan buat equal yang ini tolak dengan yang ini. Macam tu. Lepas tu baru boleh copy ke kanan macam tu. Okay, copy. Lepas tu yang bawah ni dia copy sajalah. Dia copy Ctrl C, dia copy ke bawah macam ni. So dia copy ke bawah macam tu. Dia copy. Lepas tu dia kena copy ke bawah lagi, ke bawah sampailah sampai berapa banyak item lah untuk 1000 something item ke kan. Jadi makan masa lama. Jadi macam mana nak cepatkan proses tu? Dia orang tanya saya lah, macam mana nak cepat proses tu? Okay, dia ada trick yang kita boleh buat untuk case macam ni. Kan kita dalam trick tu akan siap dengan cepat saja dan ada sedikit formula. Tapi kena faham sikit konsep relative reference. Okay. Okay, first cara dia adalah kita cover semua sekali. Kita cover semua sekali sampai ke bawah ni. Kita cover macam ni. Okay, kita cover semua macam ni. Okay, kalau ada sampai 900 tu kita cover saja ke bawah. Nak cover ke bawah tu tak susah. Drag saja kan. Okay, lepas tu kita klik pada button Ctrl G. Ctrl G, okay. Selepas itu klik pada button special ni. Special, lepas tu pilih blank. Okay, sebab kita nak pilih yang mana yang blank sahaja. Sebab kita nak isi dekat tempat yang blank. Okay, tekan OK. Tapi you akan nampak dekat sini, bila you pilih blank, nampak tak dia akan pilih juga dekat sini pun blank, dekat sini pun blank. Dia akan pilih yang mana yang blank semua sekali. Dan sebenarnya kita tak nak dia ada apa-apa dekat sini. Kita tak nak dia ada formula apa-apa dekat sini. Jadi that's why sedikit formula dia ada sedikit tricky sikit. Jadi kita akan buat formula equal. Okay, equal kita akan type formula dekat sini dan kita akan dapat dekat semua sekali tempat yang kotak-kotak ni dengan formula yang kita nak buat ni. Okay, equal kalau sebelah ni macam ni ada 500, tapi kalau yang bawah ni, kita tengok yang bawah ni
Kalau dekat sini dia blank. Kalau blank kita nak dia blank lah. Jadi if kita akan pakai formula if, okay, if dekat sebelah ini, okay, if before, okay, before ni kita kena lockkan dekat kolom B. Okay, lockkan function F4. Okay, sebab apa? Dia dekat kolom B ni, yang bawah ni sebenarnya. Kita tengah refer yang bawah ni sebenarnya. Ni bawah ni equal to blank. Okay, so kita nak letakkan koma, hasil dia akan jadi blank macam tu. Okay, ni kita alih supaya nampak sikit. Okay, lepas tu koma, kita masukkan if lagi. Ni nested if. Kita pakai nested if. Maksudnya if yang berulang-ulang. If kalau dekat sini dia blank, okay, dekat sini dia blank, kita tengah refer dekat sini, okay, kat sini dia blank. Kalau yang ini dia akan, kalau kotak ini dia akan refer kepada sini. Kotak sebelah ni dia akan refer dekat sini. Beza kan? Yang ini bila refer dekat sini secara relatifnya dia akan blank. Tapi yang ini dia akan refer ke sini. So di sini ada nombor. Okay. Kalau C3 equal to blank, so koma, kita akan menggunakan formula B4 plus C4 minus this one, minus D3 macam tu. Okay. Selain daripada itu, bila kita masukkan koma, when if, selain daripada itu kita akan pakai formula untuk 4 sel ni. Kita akan pakai formula yang ini kat sini. Okay, sebenarnya dia tak refer pada sini, sebenarnya dia refer kat sini. You kena imagine sikit benda ni. Sebab kita pun relatif ni sebenarnya. Sebab sel ini dia akan refer dekat sini. Dia akan ni tolak dengan yang dekat atas ni. D3 macam tu. Tapi sebenarnya kita tengah refer yang dekat sini. So dia akan yang ini tolak yang inilah. Okay. So tu formula dia, tutup kurungan. So you kena ada dua tutup kurungan, dua bracket dekat belakang sekali. Sebab apa? Sebab kita ada pakai dua if dekat sini. Bila ada nested if berulang, kita kena check berapa kali if yang akan menentukan berapa bracket yang dekat belakang. Okay. So siap formula dia. Lepas tu you tak boleh tekan enter. You kena tekan control enter. Okay. Untuk masukkan formula dalam banyak sel, kita kena guna control enter. Control enter. Nampak? Terus you dapat jawapan dekat semua sekali. Let's say ada 1000 something item pun, you akan dapat sekelip mata, sekejap aja you dapat jawapan. You check, you boleh check lah. Okay? Kalau you nak check manually betul tak pengiraan yang dia buat ni, equal ini tambah dengan ini, tolak dengan yang ini, dapat berapa? 496. So betul lah yang ni. Okay, kita tengok ni 496. Okay. 496 equal ni, ini tolak dengan yang ini. Dapat berapa? 458. So betul lah. So betul kita check. Satu item ni kita check, mana yang bawah ni pun betul lah. Semua betul lah. Sangat-sangat mudah lah. Imagine kan, kerja ni dia repetition punya kerja tau. Dekat kilang tu, dekat bahagian tu, dia buat berjam-jam nak siap benda ni. Setiap minggu dia buat kerja ni. So bila saya bagi solution ni, so happy lah dia orang. Happy lah bila boleh buat dengan cepat macam ni.
Okey, sebenarnya ada banyak trik. Saya nak tunjuk lagi trik. Okay, kita masih ada masa lagi. Saya nak tunjukkan satu benda yang simple lah. Mungkin you all belum tengok lagi. Dipanggil follow cell above ni. Okay. Dalam follow cell above ni. Okay. Macam mana you nak buat you ada table macam ni. Okay. You ada table, dia ada kolom tarikh, nama, lokasi, lepas tu nilai-nilai jualan. Okey, kita akan faham macam ni lah untuk table ni. Kita isikan tarikh dekat sini, nama Ahmad Selangor. So yang dekat bawah ni dia tak ada nilai dekat sini. Sebab apa? Sebab dia follow yang above ni. Dia follow yang atas ni. Jadi kita faham lah benda tu kan. Jadi yang ni pun sama. Yang ni dia follow. Untuk 3 hari bulan dia follow yang ni. Jadi macam mana kita nak, bila kita nak buat analisa data analisis, kita tak boleh ada table yang lompong macam ni. Kita tak boleh buat dia tak cantik nak buat analisa data kalau ada blank macam ni. Jadi macam mana nak buat dia ada, maksudnya kita tak naklah isi manually kan. Kita tak naklah kita copy yang ni, lepas tu kita copy yang ini pula kan. Jadi lambat kalau copy satu persatu. Jadi macam mana nak buat supaya sekaligus cepat. Okay. Cara dia, kita select semua data macam ni. Okay. Macam tadi juga kita select. Lepas tu Ctrl G. Ctrl G. Lepas tu tekan button special. Okay. Lepas tu you pilih blank. Okay. You pilih blank. Lepas tu tekan OK. Tekan OK. And then you boleh masukkan formula equal atas. Masukkan, tekan saja atas macam ni. Atas dekat keyboard ni, arrow ke atas, dia akan refer kepada sel yang atas. Macam yang dekat sini, dia akan refer dekat atas ni. Yang dekat sini, dia akan refer kat sini. Yang dekat sini, dia akan refer kat atas ni. Yang dekat sini, dia akan refer sini. Yang sini, refer sini. Itu maksud dia. Follow cell above tu. Kan? Lepas tu, you tekan Control Enter. You kena tekan Control Enter, jangan tekan Enter. Bila masukkan formula dalam banyak sel, tekan Control Enter. Tu dah dapat dalam few second sahaja. So bila dah table cantik macam ni, baru kita boleh buat analisa, data analysis. Okay. Next, saya nak tunjuk, kita masih ada masa sebelum saya open untuk Q&A. Okay. Kita boleh, saya nak tunjuk tentang goal seek. Goal seek. Okay. Goal seek. Yang ni menarik untuk you apply, tak kisahlah dalam real life you ke ataupun dalam kerja you, mungkin you boleh fikir apa yang sesuai dengan kerja you. Tapi dalam real life you boleh apply salah satu application dia macam ni. Contoh dia, you nak beli kereta. Okay, harga kereta contohnya 164,000. Contohnya you nak beli Mazda CX-5 164,000, dia punya bank interest dia 2.5%. You nak bayar muka down payment 10,000, you nak pinjam 9 tahun. Lepas tu jumlah pinjaman, formula dia sebenarnya ni formula yang simple je ni. Okay? Simple saja formula dia, maksudnya yang belakang, bahagian belakang ni adalah nak dapatkan jumlah interest selama 9 tahun tu tambah dengan berapa jumlah pinjaman yang ni, jumlah harga kereta tolak dengan muka. So dapatlah dia punya 188,000 lah jumlah pinjaman. Bayaran bulanan, down payment, monthly installment, monthly installment, dia punya formula dia adalah 188,000 ni jumlah pinjaman bahagi dengan 9 tahun darat dengan 12 bulan. So dapatlah berapa you kena bayar setiap bulan, 1,746. Okay, let's say you rasa you nak rendahkan
komitmen bulanan untuk kereta ni. Nak beli kereta tapi monthly installment you nak rendahkan. You nak rendahkan, let's say you mungkin nak bayar sebulan 1,400 kata. You nak bayar 1,400 je setiap bulan. Macam mana you nak tahu berapa you kena bayar, you kena keluarkan down payment. Berapa you kena keluarkan down payment. Okay. So dia ada dalam Excel, dia ada tool yang sangat bagus, sangat powerful. Okay, you boleh dapat dengan cepat. Okay, pergi dekat data ni, dia ada what if analysis goal seek ni. Goal seek ni mungkin ramai yang tak tahu cara nak guna. So ni cara guna dia senang saja. Set cell, okay, set cell, kita nak set cell mana? Objektif kita ni maksudnya. Objektif kita adalah bukan ni lah, bayaran bulanan dekat C8. Lepas tu value berapa kita cakap tadi? 1,400. Masukkan saja 1,400. Okay, by changing cell mana? By changing cell down payment ni, C3 ni. Down payment ni, kita nak tahu berapa kita kena keluarkan down payment supaya kita dapat monthly installment 1,400. Okay, tekan OK, dia akan kirakan. Nampak tak? Automatically ni jadi 1,400. Jadi you kena down payment sebanyak RM40,571. So you pinjam hanya RM151,000 sahaja. So you dapatlah down payment, bayaran installment you RM1,400. Macam tu. Senang sangat-sangat. Kalau let's say cancel balik, let's say you tak jadi beli Mazda CX-5 ni. Let's say you ada down payment RM10,000 je, you ada RM10,000 je. So berapa you nak tahu you layak beli harga kereta yang berapa? Contoh okay, you nak dapatkan, buat lagi sekali, buat if analysis, goal seek, let's say ini C8 kepada 1,400. Okay, tapi you hanya ada, you tak nak by changing cell down payment RM10,000 ni, you nak changing cell harga kereta. So you nak tahu berapa harga kereta yang you layak kalau you ada hanya bayaran muka RM10,000 saja. So tekan OK, dia akan bagi solution. You kena cari harga kereta 133,000 dan ke bawah lah, baru you dapat 1,400 sebulan. Kalau you ada hanya bayaran muka RM10,000. So this is cara macam mana you boleh apply dalam real life situation lah. Macam tu. Okay. Saya rasa saya stop sharing dulu sebab kita dah ni 12.53 sekarang ni. Saya nak open, saya serah kepada Mr. Kunalan. Are you here? Yes, sir. I give it to you. Okay. Okay. Okay, thank you, sir, for the great sharing. Alright, feel free to leave a comment if you have any questions, doubts, and Mr. Nick will respond to them. Let's take a moment to collect the questions, sir. Alright. Any question? Please put in the comment section.
Kalau ada yang tak clear, if you find something not clear, based on what I have explained during this webinar, please let me know. Sir, it seems no more questions, sir. It's okay. So I hope everything is clear. Okay, now let me share about our upcoming training session, sir. All right. Okay, in March, we are offering Microsoft Excel Intermediate Advanced level at 20 March. Miss Alila is hosting. Next, Microsoft Power BI, SEO and SEM, Canva Design Bootcamp, AI tools for content creation in March. So if you are interested in enrolling one of these courses, you can contact us, and thank you for your and have a good day. Please follow our like our social media and get in touch with us. Thank you, Mr. Nick. All right. Thank you, Mr. Gunalan. Thank you, sir. Take care. Okay, sir. Thank you. Okay. Thank you. Bye. Bye. Bye, everyone.